Okay, Nadia. Yes, sir. Share sikit. Okey. Kita belajar pasal JEFT karakteristik dengan N parameter. Lepas tu pinch off meter. Lepas tu nak tahu VGS control ID or VGS kurang daripada 0 voltage. Lepas tu comparison antara pinch off dengan cut off. Lepas tu kita belajar JFET transfer characteristic. Tu je saya tahu. Okay. Boleh rasa? Boleh. Lagi siapa lagi? Lazim tadi. Lazim dengar tak? Line tak dapat. Bagi Hanan share sikit lagi. Ada tak lagi nak share? Hanan ada? Haikal. Semua tak ada. Sazrin. Sazrin ada? Sazrin. Tak ada juga. Fatin. Fatin ada? Fatin. Di Intan. Intan ada? Hello, dengar tak ni? Suara dengar? Okay. Okay, Hanan boleh share sikit? Ada tak lagi? Lepas. Okay. Desktop nampak tak semua? Okay, JFET ni dah transfer karakteristik. Dah. Okay, dah. So itu last, tak silap saya last adalah voltage divider lah. Okay, sampai voltage divider. Okay, hari ni buat tutorial. Okay, buat tutorial dengan esok. Okay, tutorial 4.1. Okay, untuk JFET memang kena buat tutorial lah. Okay. So Q1 hingga Q10 ni ialah soalan comprehension lah. Okay. So boleh soalan pemahaman. So boleh jawab. Masing-masing boleh jawab sendiri lah. Okay, characteristic and transfer curve. Q11, Q12, Q13. Okay, so ni direct guna formula boleh dapat lah. Okay, direct guna formula boleh dapat dan kena fahamkan apa yang dimasukkan dengan soalan tu. Okay, so boleh dapat dia punya jawab. Okay, so nanti kelas pada minggu depan, so setiap orang akan tunjuk dia punya tutorial lah. Okay, dia akan tunjuk dia punya tutorial. Okay, untuk hari ni saya nak tunjukkan cara nak buat transfer curve. Okay, yang ni tak ada isu, ni semua orang boleh buat. Okay, dan yang ni pun boleh buat guna formula Rn, boleh dapat. Okay, so straightforward punya soalan ni. Okay, Q13 pun sama, senang saja. Okay,
dah ada value, so cari saja dia punya jawapan lah. Guna formula saja, tak ada apa-apa equation yang susah pun. Okay. Cuma untuk Q16 dan Q17 ni saya bagi contoh. Okay, saya bagi contoh. Okay, dah ada dah pun sampel soalan yang sama, lebih kurang sama. Okay, so tengok dekat saya ada share dekat WhatsApp group. Okay, transfer curve punya soalan dan jawapan. Okay, pergi dekat tutorial. Okay, ni contoh soalan saya straightforward saja. Sketch the transfer curve defined by IDSS dibagi 12 mm. NVP, okay, ataupun V, range of dia adalah negatif 6, so maksimum dia lah. So ingat kalau negatif 6, so kita akan buat transfer curve dia pada negatif side punya bahagian lah. Okay, bahagian. Okay, so untuk buat transfer curve ni, okay, so kalau ikut tutorial pun sama je, soalan lebih kurang. So dia bagi IDSS, dia bagi VP. So daripada sini kita boleh buat transfer curve. Okay, dekat slide pun dah ada nota dia. Okay, ni cara dia. How to sketch transfer curve. Okay, so saya dah copy ni dalam saya punya example calculation tadi. Okay, solution. So saya dah paste kat sini untuk refer. So ni senang kata dia punya formula lah. Okay, dia punya formula. Okay, so IDSS ni maksimum 12, so kita boleh plot. Okay, kita boleh plot dekat 12 mm. Okay, 12 mm. Okay, so kita buatlah paksi X dan juga paksi Y. Paksi Y ID mm, so paksi X adalah VGS. Okay, VGS. So IDSS ni maksimum, so kita tahu dia punya maksimum adalah 12 mm. Okay, dan dia punya VP dia adalah negatif 6. Okay, jadi kita boleh tahu, so untuk koordinat yang pertama ni, okay, so kita boleh tahu IDSS 12 mm, waktu ni VGS sama dengan 0. So VGS sama dengan 0, okay, IDSS sama dengan 12. So kita boleh plot kat sini. So yang kedua, kita boleh cari ID sama dengan 0 mm. Waktu ni VGS sama dengan maksimum dia lah. Okay, sama dengan VP negatif 6. So ID sama dengan 0, VGS negatif 6. So kita dapat dua plot. Okay, dua plot yang tak perlu buat pengiraan pun. So boleh dapat terus. Okay, so untuk plot yang kedua, kita boleh guna formula ni lah. Okay, so yang ni dan juga yang ni. Okay, so IDSS bagi 2. Okay, IDSS tadi 12 bagi dengan 2 dapat 6 mm. Okay, jadi pada kedudukan ni 6 mm lah. Okay, ID 6 mm. So kat sini. So kita pun plot ID 6 mm. Dan VGS waktu IDSS bagi 2 ni 0.3 BP. So 0.3 darab terus negatif 6V dapat negatif 1.8. So lebih kurang kedudukan dia kat sini. So kita boleh plot terus. Dan seterusnya IDSS bagi 4. So 12 bagi 4 lah, dapat 3 mm. Okay, so yang ni 0.5 darab dengan BP. So dapat negatif 3. So waktu negatif 3 dengan 3 mm. So kita boleh buat curve dia. Ada soalan? Senang kan? Lebih mudah daripada Q point untuk BJT. Ada soalan setakat ni? So untuk yang saya bagi dua contoh lah. Satu waktu V pinch off negatif dan satu lagi waktu V pinch off dia adalah positif. Okay. Sama je method dia, tak ada isu, benda yang sama, cuma waktu positif kita buat pada paksi X negatif, positif lah. Okay. So method yang sama. So contoh pengiraan pun dah ada. So tutorial ni sama saja. Okay, sama saja. Okay, cuma Q20 ni dia trick sikit. Tak trick mana pun. So daripada graf tu kita boleh dapat value VGS tu berapa. Okay,
So IDSS ni samalah dibagi 9. So maksimum dia 9 lah. Okay, BP negatif 3.5. So dia suruh buat transfer curve dia. Okay. Lepas tu cari ID bila VGS sama dengan kosong. Cari ID bila VGS sama dengan negatif 2. Okay. So daripada graf. Okay, maksudnya yang ni awak tak boleh buat secara saya buat contoh-contohnya tu lah. So nak jawapan yang tepat kena buat atas kertas graf lah. Okay, kita dapatlah dia punya value tu tepatlah ID dia. Okay, maksudnya waktu negatif 3.5, okay, berapa. So sebenarnya boleh buat dalam calculation juga. Okay, boleh check. Okay, so guna formula ID lah. Okay, guna formula ID. So kita boleh dapat. Okay, formula ID yang mana? Ni formula ID. Okay. So ni ada RS kan. Okay. Kalau tak ada RS, guna formula yang paling asas tu untuk cari ID. So VGS bagi dengan VP. VP dah ada value. IDSS dah ada value 9 mA tadi. So VGS ni depend pada soalan VGS waktu bila yang dia nak. Okay. So masukkan sajalah. So waktu VGS negatif 2. So you masukkan dalam formula negatif 2 kat sini. Bagi dengan VP. Okay, bagi dengan VP negatif 3.5. So dapat value. Okay, dapat value ID dia. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, so proceed untuk buat tutorial. Okay, tutorial 1. Okay, so clue-clue tu saya dah bagi. Senang je benda ni. Okay, tak susah. Okay, so hari ni kita sambung lecture kita untuk circuit voltage divider lah. Okay, voltage divider ni. Okay, voltage divider. Okay, kenapa dipanggil voltage divider? Sebabnya ada 2 voltan yang nak kena bagi dekat pada kaki gate. Seolah-olah dia macam tu. That's why dipanggil voltage divider. Okay. So sebab apa? Ada 2 voltage. Ada 2 resistor kat sini. So bila ada 2 resistor, seolah-olahnya kena nak ada satu VR1. Okay. Satu lagi adalah VR2. So ada 2 voltage yang perlu kita consider, yang perlu kita calculate. Okay, yang perlu kita calculate. Compare dengan satu resistor je lah. Okay, kalau dekat gate, so tak ada isu lah. Okay, so kita boleh buat KVL biasa. Okay, KVL biasa. So untuk voltage divider, so ada dia punya KVL. Okay, ada dia punya KVL. Dan dekat punya nota ni tak ada isu. Untuk diploma level tak ada isu. Diploma level ni tak susah pun. Biasanya memang kita ada formula dan kita apply terus. Okay, so tak payah pening-pening. So tak, analisis dia tak begitu detail lah. Okay, tak begitu detail. Okay, so beza dia, voltage divider, kita ada 2 resistor. Okay, ada 2 resistor yang masuk kepada kaki ataupun terminal gate. Okay, terminal gate. Okay, so bila kita buat KVL, voltage divider ni kita akan dapat ni lah. VGG equal RG2 bagi dengan RG1 campur RG2 darab dengan VDD. Okay, darab dengan VDD. Okay, ni common dia lah. Okay, ni yang common. RG ni mana? RG ialah ni lah. RG1, RG2. Soalan dia macam tu. Okay, so nak cari VGG. Okay, nak cari VGG. RG2 bagi RG1 campur RG2 darab dengan VDD. Actually ada 2 voltage yang kita boleh cari lah. Sama ada nak cari VR1, nak cari VR2. So ada formula dia. Okay, ni yang common ni yang common. Okay, so kalau kita nak cari formula setiap side ni satu voltage yang kat sini dan lagi satu voltage VG lah. Okay, so formula dia senang je. VR1. Okay, VR1. So maksudnya kat sini lah. VR1. Apa formula dia? Okay, apa formula dia? Ni lah. Okay, so untuk cari VR1 yang ni okay, so sama dengan R1 bahagi R1 campur R2 okay, darab dengan VDD.
Tak susah pun. Okey. Masukkan terus formula. Dapat value R, terus masuk kita dapatlah VR sini. Okey. Senang kata untuk cari voltage kat sini, so dia punya key dia sebab dia confuse ada R1 dengan R2. Campur ni tak ada isu. R2 dulu ke R1 dulu ke tak ada masalah. Dia campur, dia punya hasil tambah tetap sama. Cuma hati-hati dekat bahagian atas ni. So, kalau VR1, okey, VR1, so kat sini adalah R1. So ini antara method yang saya nak ingat lah. Okay. So kalau nak cari VR2, okay, VR2 yang ni, so formula dia R2 lah kat atas ni. Okay. So R2 campur R1. So tak di, yang bawah ni sebenarnya tak jadi isu sangat pun. Sama ada R2 campur R1 atau R1 campur R2. Tetap kita akan dapat hasil yang sama. Okay, so yang beza dia kat atas ni. So kalau nak cari VR2, so kita mesti R2 bagi R2 campur R1. Kalau nak cari VR1, R1 bagi R1 campur R2. So darab dengan VDD. Okay, darab dengan VDD. So dapat value lah. Okay, dapat value kat sini. Okay, ada soalan? So case ni R1 2.1 lah, 2.1 mega ohm So R2 270 ohm. Okay, so masukkan value kita akan dapat voltage ni. So VR1 ni tinggi, kita dapat 14.18 volt. So untuk VG okay, VG ni VR2 lah senang kata. So kena faham. Tu saya kata kena faham. VG ni maksud R2 kat sini lah. Okay, VR2 sama je lah VG dengan VR2. Cumanya di pada gate. Bukan pada gate, maksudnya antara gate ke source. Okay, antara gate ke source dipanggil VG. Kalau nak VR2 pun sama. Okay, sama je. So kat sini kita dapat 1.82. Okay, 1.82. Okay, ada soalan sekat ni? Ada? Tak ada. Okay, untuk dah dapat VR, kita boleh cari IR lah. Dah dapat V kan? So tak ada isu lah. So jadi macam Ohm's law biasa lah. V sama dengan IR. Voltage dah dapat, resistor ada. So dapat I lah. Okay, so IR1 sama dengan VR1 bahagi dengan R1 lah. So kita dapatlah value dia. So kat sini 6.75 microamp. Okay, so IR2 formula yang sama. Okay, ni Ohm's law biasa. Okay, Ohm's law biasa. Okay, clear Senang Senang Ada soalan? Tak ada? Okay, so kita dapat sini IR1. Okay, dan kita dapat sini IR2. Okay, IR2 ataupun IRG boleh, IR2 boleh. Okay, so IG, IG kat sini. Okay, so IG, IR1 tadi, IR1 kita tolak dengan 6.74. So senang kata yang kat sini sebenarnya dia punya formula. Okay, IG sama dengan IR1. Inilah sama ni. IR1 tolak dengan IR2. Okay, ni formula untuk IG. Okay, IG. So IR1 tolak dengan IR. Okay. Ada soalan? Senang ke voltage divider? Straight je formula. Biasanya memang akan cari VR1 dan juga cari VR2. Daripada VR boleh dapat IR. Okay, ada soalan setakat ni? Ada? Ada tak ada? Okey, tak ada. Okey, seterusnya nak cari Q point Q point. Okey, nak cari Q point.
So ni KVL lah. Okay, tolak VG campur VGS campur IS kali dengan RS. Okay, so sama maksudnya apa yang berlaku dekat side drain dan juga source. Tadi VR1 ni tak ada masalah. Ini maksudnya dekat area gate lah. Okay, so kita nak average dekat area gate. Okay, untuk area drain ke source. Okay, untuk area drain ke source. Okay, ni formula dia lah. Okay, untuk area drain ke source. Okay, soalan dia macam ni. Okay, VDD. So ni RD, ni RS. Okay, so bila kita buat KVL, so kita akan dapat ni. Okay, so tolak VG campur VGS campur IS. Okay, kali dengan RS sama kosong. Okay, so VGS, okay, VGS yang ni. VGS Pak. Ni VDS. Okay, ni VDS. Sorry, ni VDS. VGS. Okay, ni VGS. Okay, VGS. Tolak VG campur VGS campur IS kali RS. So, ni side yang kat sini. Ni VG. Okay, VG. Tolak VG campur VGS campur IS kali RS. Ni looping yang ni. Okay. So, VG tolak ID kali dengan RS. Ni nak cari VGS. Okay, nak cari VGS. Jadi bila ID sama dengan kosong, VGS sama dengan VG lah. Okay, VGS dan VG. Okay, VGS dengan VG. Kalau ni kosong. Okay, ID sama dengan kosong. Okay, term-term ni yang penting yang kita kena nak faham konsep ni. Okay, waktu ID kosong kita tahu VGS ambil value VG. Maksudnya ID waktu dia kosong. Okay, sama jugalah kalau BJT. Okay, BJT bila IC sama dengan kosong. Okay, so VDD sama dengan, VCC sama dengan VCE. Okay, so untuk yang ni gate source. Gate dengan source sama dengan VG. Okay, sama dengan VG. So ikutlah value VG tu berapa. So bila VGS sama dengan kosong, IS sama dengan kosong. So current pada source sama dengan VG bagi dengan RS. Ni pun formula ni penting. Nak cari IS. Bila VGS sama dengan kosong. Tapi kalau VGS ada value, lain lah value kat sini. Okay, lain value kat situ. Okay. So ni ialah waktu Q point. Nak cari Q point. Okay, ni tadi ada transfer curve. Okay, ni adalah transfer curve. Okay, nak cari Q point. Okay, nak cari Q point, so kita cari VG. So VG ni berapa value kat sini. Okay, so IS dia berapa. Kita akan tengok berapa value pada dekat tutorial. So VGS, VG tolak ID kali darab dengan RS. Okay, so point ni, okay, VGS sama dengan kosong. Okay, VGS sama dengan kosong. So ID sama dengan VG bagi dengan RS. Okay, waktu VGS sama dengan kosong, ni formula dia. Okay, VG bagi dengan RS. Okay, VG bagi dengan RS. So kita akan dapat IDQ kat sini. Q point. Kat sini IDQ kat mana? So nanti kita akan tengok tutorial lah. Lepas ni habis kita punya last voltage divider lah untuk topik JFET ni. Okay, lepas tu akan masuk MOSFET. So MOSFET ni kita akan masuk minggu depan. Okay, MOSFET kita akan masuk minggu depan. Okay, sebelum tu kita tengok dulu tutorial lah.
Okay, ni tutorial 2. Nampak kan? Okay. So minggu ni buat dulu tutorial 1. Okay. Dan juga tutorial 2 dah. Okay, tutorial 2 tak apa. Mana yang tahu buat dulu. Mana yang tak dapat nanti kita akan discuss dalam kelas. Okay, ataupun contoh kalau ada soalan yang mirip soalan yang awak tak boleh nak buat tu, saya akan bagi. Okay, okay. Biasanya saya jarang lah saya nak bagi jawapan terus dekat soalan tutorial ni. Okay. Sebab kalau saya bagi terus solution dia, so tak perlu pun buat tutorial, baik saya bagi jawapan terus. Okay. So tutorial ni lah yang awak kena buat. Okay. Cuma tadi 4.1 saya bagi guide sikit lah. Okay. Supaya nak mudah faham untuk buat transfer curve. So yang lain tu boleh straightforward guna formula. Okay. Senang je sebenarnya. Okay. Cumanya 4.2. Okay. 4.2 dah start masuk forward biasing. So memang banyak calculation. Okay. So kena faham dan juga kena tahu guna formula dan tahu guna formula mana yang kita nak guna. Waktu tak ada RS. Okay. Ni tak ada RS kan. Okay. Ni tak ada RS. Okay. Ni ada RS. Okay. So KVL dia dah lari. Dah lari pula. Dah lain. So kita kena consider berapa value VRS kat sini. Okay. So tengok yang tu lah. Okay, so dalam soalan ni memang banyak lah. So yang ni determine the flowing for the network. Okay, so cari VGS. Okay, VGG dah ada. So RG dah ada. So boleh buat KVL lah. So berapa VGS. So boleh guna formula tadi. VGS. VGS. Okay, VGS. Okay. So banyak formula, so kena cari lah mana satu formula yang kita boleh guna. Ni pun boleh, tapi kita tak ada VS tak ada source. Okay. Mungkin yang basic ni. Okay, so VS tak ada, so dia hanya ada RG saja. Okay, VGG 2. Okay, so guna formula. Ni buat KVL pun boleh dapat lah ni. Buat KVL pun dapat. Okay, sebab IDSS diberi. Okay, VP pun dah ada. So boleh guna mana-mana formula. Janji dia punya jawapan sama negatif. Saya ingat kalau guna formula ID tak boleh lah sebab ID kena cari. Okay, PGS sebab boleh buat KVL. Okay, boleh buat KVL. So ni lah dia punya KVL ni. Okay, tak apa, cuba buat dulu lah. Okay, cuba buat dulu. So formula banyak. So awak kena make sure formula mana yang boleh kita guna based on pada circuit. Okay, so kalau soalan ni VGS. Okay, ni ada VS lah. Okay, kalau ada VS. So kalau tak ada VS, VGS sama dengan VG. Okay, so tapi dalam tutorial ni ada RG kat sini. Okay, so ada RG kat sini. So kena cari VRG lah. So nanti senang kata ada 2 vote, nak bagi 2. Satu VRG, satu untuk VGS. Satu untuk VGS. Okay, so kena cari, mungkin kena cari IG dulu. Okay, mungkin kena cari IG dulu. ID, so ID straightforward. Guna formula. So VDS. Okay, VDS pun guna KVL. Dari sini boleh dapat VDS. VDD tolak ID kali dengan RD. So dapat VDS. Dan seterusnya lah. VD, VG dan juga VS. So formula dia semua dekat sini. VD, VS dan juga VG. Okay, voltage pada gate. Okay, voltage pada gate.
maksudnya voltage pada terminal ni VD. Ni voltage pada terminal VG. Okey, ni voltage pada terminal VS. Berapa? Okey, ada soalan? Tu kat sini pun tahu dah VS 90 pasal tak ada RS pun. Okey, so tak ada voltage drop kat sini. So kosong lah. Okey. ZVG dapat negatif 2. So kenapa negatif 2? So kena check balik lah macam mana dia dapat negatif 2. Okey, VD 4.75. 4.75. So masukkanlah ID kali dengan RD. Okey. Dah dapat ID, dah dapat saja dah. VDS 4.75. Okey. So buat lah. Okey, boleh buat dulu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, so saya nak tunjuk satu video sikit. Okay, satu video sikit. Actually untuk JFET ni memang kena buat calculation. Okay, kena buat calculation. So teori dia tak banyak sangat. Okay, calculation dia memang kena buat latihan. Saja sharing macam hari. Boleh dengar suara? Boleh. Okey. Nampak video tu? Nampak. Okay. Sebenarnya nak bagi tahu apa? Cik saja ni. Alia, share sikit Alia. Alia ada Alia. Fatin Ifah. Okey, sebenarnya saya nak tunjuk ni je lah. Okay, markah untuk test 1. Saya tak tunjuk lagi. So, saya dah siap marking. Okay. R2A test 1. Okey, so saya bagi boleh tengoklah markah setiap orang. So kebiasaannya dalam kelas saya akan bagi hard copy lah untuk orang semak semua. Okey. Tapi disebabkan PKP saya tak logik lah saya nak WhatsApp setiap orang ni. Okey. Dan ada 3 kelas. Okey, saya ada 3 kelas untuk subjek BE. So kalau saya nak hantar setiap orang ni nak tengok jenuh lah. Okey, so tak perlu. So saya akan view saja. Okey. Untuk korang tengok markah masing-masing lah. So Aina ada Aina? Ada sir. Okey, Aina boleh tengok lah. Okey, ni markah dia. Okey, so saya akan tunjuk mana yang tersilap ke apa. So banyakkannya kalau untuk test 1 ni, kalau soalan tu dia ada kaitan tau soalan ni. Okey. So kalau macam ni, salah ni saja tak apa. Ni tak banyak markah, dia dalam 2. Okay, kat sini ada 2 markah. Okey. Siapa yang silap bahagian C ni, okey, kalau salah kat sini, so markah tu dia 7 markah kat sini. So risiko. Once kalau tersilap kira yang bahagian atas, so yang bawah confirm akan salah lah. Okey, sebab dia berkaitan
Jadi berkaitan dengan soal jawapan dekat atas. So kalau jawapan yang mula-mula tu silap, so semua akan jadi salah. So daripada 7 tu akan jadi kosong. So tu hati-hatilah. Okay, so next pada test 2 kena hati-hati sikit. Supaya bila saya tunjuk markah ni, kita tahu kita punya condition. So next punya test, make sure markah kena tinggi untuk kita cover balik test 1. Okay, test 1. So ni 17 agak kritikal lah. Okay, agak kritikal. Okay, so saya biasa kalau 15 ke bawah, saya akan decide untuk drop subjek ni lah. Okay, so ni 17 hampir-hampir. Okay, tapi make sure untuk test 2 kena score lah. Okay, kena score. Okay, kena score. So kebanyakan ni tolak markah kat sini. Okay, so kat sini saja 7. Jadi 30 tolak 7 pun dah tinggal 20 lebih. So dah tolak kat sini, markah kat sini. So jadilah 17. Okay, so hati-hatilah. Okay, lepas tu siapa Abdul Mukid. Okay, Mukid ada? Ada ke? Okay, so Mukid pun hati-hati. Nak ikutkan dia punya borderline ni. Kalau ikut saya, macam saya cakap lah. Okay, untuk saya macam ni dah kritikal juga ni. Okay, sebab tak ada jawapan. Dan 2C pun tak jawab. So actually 7 kat sini, 9 dah markah. So sini pun tak jawab juga. Okay, so ni jawapan yang ada lah. Okay, so total 14. Okay, total 14. Okay, seterusnya saya kena tunjuk kalau tak tunjuk nanti tak tahu. So memang dia punya standard dia, habis test kita kena beritahu markah student lah. Okay, supaya student tu alert lah, memang dia okey atau tak okey. Walaupun markah dah okey, so test 2 tak boleh main-main lah. Okay, test 2 tak boleh main-main. Al-Azim ada Ada saya ada. Okay, so ni tak jawab. Okay, conductor, semiconductor tak jawab. So actually basic ni soalan ni. Okay, soalan basic. Cuma nasib baik yang lain boleh jawab. So cover balik lah. Okay, so kalau jawab yang ni, itu boleh dapat tinggi lagi. Okay, boleh dapat tinggi lagi. So nasib baik yang lain okey. Okay, tu saya kata nasib baik yang ni betul lah. So kalau yang ni betul, biasanya markah banyak. So hati-hati dengan soalan yang ada kaitan, bersangkutan dengan jawapan soalan sebelum tu. Jadi test 2 lagi susah sebenarnya sebab BJT dengan FET. Okay, transistor. So lagi complicated. Okay, so that's why test 1, test 2 ni sangat basic saja. Okay, basic. Memang kalau tengok soalan pun memang semua dah ada dalam nota je. Okay, tinggal awak transfer saja. Trik sikit soalan pun bahagian D je. Ini pun kita sebenarnya 2 markah je sebenarnya yang ni. Actually kalau awak tak dapat jawab yang ni atau salah pun, just tolak 2 je. Okay, so bagi trik sikit soalan tu saja. So yang lain ni actually dah ada dalam nota. Okay, straightforward. Okay, next adalah siapa lagi? Akila ada? Ada sir. Okay, ni Akila punya lah. Okay, so test ni yang penting lah. Okay, dia buat calculation actually terlalu common. So, okay, day 1 reverse by forward dengan reverse terlalu common jawapan ni. Okay, so okey lah, tak apa. 20 ke atas tak menjadi masalah. Okay, siapa yang markah 20 ke atas pada saya dah sangat okey. Tinggal lagi test 2 je lah. Kalau maintain 20 ke atas, so ada potensi untuk skor lah subjek ni. Okay, Hanan 25. Okay, so dia salah 5. Okay, so okey lah ni. 25 dia silap dekat. Ni sepatutnya ada 3 graf tau. Okay, so ni kalau full mark, markah dia 7 lah. Okay, yang atas 4, bawah 3. Sebenarnya ada lagi satu graf kat sini. V maksimum dia tak masuk, 5 volt. Okay, hampir semua mungkin tak perasan kot. Okay, ada lagi satu, sepatutnya ada 5 volt. Lepas tu baru 3.6.
DC dah. Okay, DC. Okay. So next Hasan Al-Basri 26. Okay lah ni 26. Sikit je tolak. Ni tersilap. Okay. So patutnya ni biasanya lah saya boleh tolak terus markah ni. Okay. Sepatutnya tak perlu tolak 0.7 lah. Okay, tak perlu tolak 0.7. Tapi sebab formula betul, method betul, kita bagi juga markah. Okay, cuma tak dapat full mark. Okay, dapat full mark. Actually direct terus. Okay, 100 bagi dengan pi saja. So tak perlu tolak 0.7. Okay, tak perlu tolak 0.7. Okay, mungkin dia assume practical diode so ada tolak 0.7. Okay, so saya tak boleh bagi kosong. Okay, kalau saya bagi kosong pun tak fair juga. Okay, sebab dia punya method ni memang betul dah. Okay, cuma dia tolak 0.7 je. Saya faham maksud tolak 0.7 you nak tolak voltage pada transistor, betul tak? Hasan ada? Hasan ada ke tak ada? Okay, so ada beberapa orang lah dia tolak 0.7. Tapi saya tak bagi kosong lah. Okay, actually dia punya jawapan tu hampir sama je, 100 dengan 99 kan. So lebih kurang. Okay, cuma untuk win-win situation kita tak bagi full lah. Okay, nak membezakan orang yang jawab betul keseluruhannya dengan ada kesilapan sikit. Okay, so yang lain okay. So ni tak ada isu lah ni. So ni 26. Okay, 26. So yang lain Intan ada? Ada sir. 24. Okay, 24. Okay dah. Okay. So far yang ni semua okay je jawapan. Straightforward. Macam ni full mark lah 3. 100 bagi pi. Okay, we pick semua. Cuma bahagian D dia buat calculation pula. Actually dia tak suruh kira pun. Okay, tak suruh kira. Dia suruh explain saja. Okay, settle. Okay. Ni salah. Okay, cuma saya bagi juga 2. Okay, saya bagi juga 2. Waktu 3.6 ni betul, cuma kat sini dia ada silap kira ni. Okay, dia ada tersilap kira. Okay, jawapan dia yang tadi lah. Jawapan dia. Okay, next apa lah. Okay, ni antara yang tinggi lah ni. Siapa? Nur Azlin. Azlin ada? Azlin ada tak? Tak ada? Tak masuk? Ada. Ada? Dia markah 27. Ada salah 3 je lah. Okay, salah kat mana Salah dekat ni. Okay, ni actually tak dapat yang ni tu saya kata. Untuk yang ni tak dapat pun at least dia tolak 2 je. Okay, jangan yang C lah. Okay, yang ni kalau awak silap 7 markah tu ada potensi silap 7 markah. So tolak 7 siap-siap. So hati-hati. So nanti waktu BJT dan FET test 2 hati-hati hati-hati. Okay, seterusnya Putri ada? Putri ada tak Putri? Ada. Okay. So macam Putri ni bagus lah. Bagus apa lah. Markah okey. Lepas tu dia punya tulisan ni terang. Saya nak tanda nak baca pun senang. Okay, tak pening lah. Okay. So tanda pun okey lah. So ni pun betul. Repeat 100 tak ada tolak 0.7. Cuma kat sini. So, saya kata kalau kat sini salah tak jadi isu. At least 2 markah je. Okay. 2 markah. Okay. So yang lain. So yang ni okey. So yang lain. Okay. Kalau rasa macam tak puas hati ke apa boleh beritahu lah. Nak komen ke apa. Okay, sebab saya jenis open je. Okay. Saya jenis open. Sebab kita belajar kan. Okay, kita belajar. So ni 26. Okay, nampak kat sini. Dia tolak 0.7. Jadi kalau tak ada 27 ni. Okay. Jadi dia tak dapat full kat sini. Saya tolak. Actually jalan semua formula semua betul.
Okey, cuma mungkin dia beranggapan dia nak tolak voltage pada silikon. Okey, semiconductor tu sama ada silikon atau germanium lah. So silikon 0.7. Okey, so yang okey. Next. Amma 25. Saya pergi laju lah pergi laju je tak sempat. Okey, sini dapat satu je lah. Patutnya ada 3 graf, saya dapat ada satu saja. Okey, tapi yang lain betul. So okey. So Amma, Haikal dekat 17. Haikal dan Haikal. Yes, sir. Haikal hati-hati Haikal. Test 2 make sure score lah. Okay. Make sure score. So tu saya kata. Biasanya yang markah rendah ni dia yang ni salah. Okay, last. Okay. Last. So bila salah kat sini tak boleh buat apalah. Ini pun kita bagi jugalah sikit. Okay. Tapi dah tak boleh buat apa sebab memang salah jawapan dia. Okay. Dia dapat 17. Okay, dapat 17. So hati-hatilah. That's why saya tunjuk markah supaya kita berhati-hatilah next punya test. Ahmad Mifzal 22. Okay, 22 kira okey lah. Okay, dia tak dapat full sebab ada 0.7 tapi still ada markah lah. Tak kosong. Okay, tak kosong. Kalau saya bagi kosong ni markah jadi rendah kan. Okay, hampir semua akan jadi rendah. Tapi actually dia punya method formula betul dah. Okay, cuma kat atas ni. So tak fair lah kalau kita nak bagi kosong. Okay, cuma dia assume ada tolak 0.7 seolah jadi macam practical diode ni. Okay, practical diode. Okay, seterusnya Ayu siapa? Ayu Nadia ada Ayu ada? Ada, sir. Okay. Ni yang markah awak lah. Okay, silap bawah sikit. Okay, ada kesilapan sikit formula kat sini. Okay. Okay, next. Apa? Fahmi. Okay, Fahmi ada Fahmi. Siapa? Fahmi nak. Fahmi Azrul. Ada Fahmi? Fahmi ada? Ke dah hilang ni? Saya risau. Fahmi ada kelas ni? Takut ada yang berhenti ke apa dan saya takut tunggu. Ya, ada. Masuk. Okey. Sebab kita online ni kadang student yang tak tahu dah tak ada, kita tak perasan. That's why saya check ni, saya nak check sekali lah student ni ada ke tak. Okey. Fahmi hati-hati test 2 pastikan skor. Okey, pastikan skor untuk imbang balik markah. So, kebanyakan ni markah rendah kalau disebabkan soalan akhir lah. Okey, soalan akhir ni sebab tak jawab langsung tu tak ada. Okey, tu tak ada markah. So tu je lah yang boleh saya bantu. Tak boleh nak buat apa dah. Fatin 27. Okey, so salah 3 je. Okey. Basically mana yang tersilap soalan D ni tak ada masalah. Markah akan tinggi. So yang ni betul memang tak ada isu. Okey, tak ada isu. So yang lain Nur Fatin 25 okey lah. Sama je lebih kurang tadi. That's why saya kata kalau soalan C boleh jawab tak ada masalah. Okey. Okay, berapa orang dia test 1 lah. Sazrin 22. Okay, Sazrin 22. Lagi last. Okay, Nur Amisha. Okay, semua ada semua dapat So sebenarnya saya nak check takut ada yang terceceh. Mungkin ada yang upload ke apa. That's why saya kena tunjuk satu-satu lah. Okay, tunjuk satu-satu. Okay, yang tadi yang tinggi lah 27. So tolak. So tulisan pun senang. Saya nak marking. Senang saya nak membaca ke dia. Okay, 27. Okay, so tujuan saya tunjuk markah ni. Okay. So saya nak kaitkan dengan video tadi lah. Okay, video tadi. Okay, so kita kena ada teamwork lah. Kena ada teamwork untuk kelas. Okay, dalam kelas kita kena teamwork. So mana yang ada kurang, ada masalah, kita cuba bantu. Okay.
melainkan orang tu tak nak bantu dia sendirilah. Okey. Tapi kalau dia memang ada masalah lain. Okey. So kita sama-sama bantu sebab kita dah level IPT. Okey, kita dah level IPT. So bila kita dah level IPT ni kita dah bukan lagi duduk zaman sekolah dah. Okey, zaman sekolah punya pattern 2 tahun punya pelajaran tingkatan 4 5. So kita nak lamsam exam dia, kita akan ukur waktu SPM. Okey, itu zaman sekolah. Okey, so maksudnya 2 tahun kita belajar. So kita punya evaluate tu adalah dikira dinilai waktu SPM tu. Okay, kalau SPM tu okey, seolah-olahnya okey lah. Okey. Tapi bila masuk level IPT ni, dia continuous assessment. So, maksudnya assessment tu berterusan. Ada test 1, ada test 2, ada quiz, ada assignment. Okey. Dan semua diambil markah. Okey, tak perlu 2 tahun setengah hujung sem kita himpun semua, tak. So dia continuous. So dia ada pro and con lah. Okay, ada pro and con. So bila buat continuous ni, maksudnya you all tak boleh tinggal. Okay, macam SPM kita boleh tinggal form 4, tak apalah. Form 4 kita main-main. Nanti form 5 dah nak SPM baru kita pulun. Boleh lah. Okay, pro and con. Tapi bila masuk IBT, dia continuous. Maksudnya setiap kali belajar, kita kena study. Setiap kali belajar, kita kena study. Sebab apa? Ada test 1, ada test 2. Kita tak boleh tinggal. Okay, so kalau kita tinggal, test 1 kita tak boleh jawab. Macam tu lah. Okay, so berbeza sedikit. So you all baru semester 2 kan, mungkin baru nak ambil mood lah. Okay. Dan kemudian belajar secara online pula tu. Okay, jadi masalah. Okay, jadi kita cuba bantulah. Okay, kita cuba bantu. Okay, tu saya kata lebih baik rasa menyesal sekarang. Okay, daripada kita menyesal dah hujung semester, pointer rendah ataupun subjek ni fail. Okay, that's why saya kata berulang kali test 1 kalau boleh score. Okay, sebab test 2 lagi susah. So kalau test 1 ni markah dia rendah, nak tak nak mana yang markah 17 ataupun bawah 20 lah, kita assume bawah 20. Okay, apatah lagi bawah 15 lah. Okay, biar kita letak, untuk saya letak tinggi sikit tak apa. Okay, supaya backup. Jadi kalau kita rendah, make sure untuk FET dan juga BJT kena study. Okay, paling malas buat tutorial. Okay, paling malas buat tutorial. So, kita kena study. Okay, kalau kita dah study, kita tak boleh. So, awak kena buat, kena rajin lah, kena study group. Okay, kena study group. Dia tak boleh tengok nota, oh aku dah study. Tak cukup. Okay, tak cukup. Dia memang kena study, buat soalan, tak faham kena usaha bagi faham, tanya kawan, tanya lecturer, terulang, tanya Google. Okay, itulah kita punya effort. Okay, itulah kita punya effort. So, sama juga tadilah video tadi. Okay, so ada kawan-kawan kita mungkin dia susah. Okay, tak pasti susah tu, susah nak faham ke, ada masalah teknikal ke, ada masalah kewangan ke, ada masalah lain ke. Okay, so kita kena sama-sama prihatin lah. Okay, sama-sama prihatin. Okay, so kalau perlukan bantuan, kita perlu bantu member. Okay, contoh lain tak ada. So waktu kelas mungkin tak boleh nak join. Tapi jangan tinggal. Itu isu dia tu. Isu dia line tak ada. Saya tak kisah line tak ada. Tak join kelas pun tak apa. Tapi isu dia kadang-kadang kita tinggal. Okay, so kalau kita tinggal, masalah lah. So kalau line tak ada, tak dapat join kelas, tak apa. Tapi make sure follow up dengan member ataupun WhatsApp group kelas ke. Okay, hari ni belajar apa. Okay, so nota slide biasa saya akan bagikan. Okay, so study sendiri, tengok. Okay, mana yang tak faham boleh tanya. Tanya siapa-siapa pun. Tak semesti tanya saya, tanya kawan, tanya siapa-siapa yang awak boleh rujuk. Okay, tu effort kita lah. Okay, effort kita. Okay, ada kemuskilan nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada So okay, markah tu semua puas hati? Puas hati So yang markah rendah tadi make sure lah
Ni bukan maksudnya tak semestinya markah rendah yang ni kehidupan kita ni gagal, tak ada kena-mengena pun. Okey. Ni at least kita punya indikator lah untuk subjek ni. So hati-hati. Maksudnya nanti kalau kita dah tahu test 1 markah kita tak berapa okey. Actually markah tak adalah teruk sangat. Okay, tak. Cuma tadi dia 2-3 orang belas-belas kan. Okey, bila belas-belas tu risau dia begini Test 1 dah rendah, test 2 rendah. So bila tambah ni, so markah tu dah jadi sikit. Okey, jadi sikit. So nak pergi kepada final, soalan lagi banyak. Okey, soalan lagi banyak dan lagi susah. Okey, that's why ni indikator lah. So test 1, mana yang markah belas-belas tu minta usaha untuk BJT dan FET ni bagi faham awal-awal ni. That's why saya bagi awal-awal supaya tak ada last minute. Okey, jangan last minute belajar. Okey, jangan last minute. Dia tak ada isu pandai tak pandai. Isu dia kita kena rajin ataupun tak lah. Okey, rajin atau tak. Mungkin ada masalah lain. So, tu saya kata maksudnya kita kena forensik diri lah. Okey, forensik diri. Okey, forensik diri. Okay, so pastikan test 2 Kalau boleh saya tak nak ada yang fail lah subjek ni. Okay. Kalau boleh memang saya nak lulus semua. Okay. Kalau boleh bukan setakat lulus. Kalau boleh nak bagi semua ni A+. Kalau boleh. Memang niat tu nak bagi A+. Kalau boleh. Okay. Tapi depend pada korang. Okay. So ni adalah dah level IPT So dah tak boleh. Jangan rasa nak bagi swap-swap sangat. Tak boleh. IPT ni memang kena independent sikit. Okay. Saya tak boleh nak ajar trade macam zaman sekolah, dah tak boleh. Okay. Tak boleh. Walaupun ada orang macam tak setuju. So tak apa. Itu cara kita. Okay. Cara kita. Cara lecturer setiap orang pun takkan sama. So takkan sama. So sebenarnya tak susah mana pun. Hanya awak perlu usaha sikit. InsyaAllah boleh dapat. Okay. So kita nak capai kefahaman tu sebelum dia jawab soalan. Usaha sikit je. Okay, tak perlu usaha sampai saya rasa tak adalah sampai demam-demam kot belajar. Ada sampai demam-demam belajar ke pun? Ada tak? Kelas ni. Azlin sampai demam-demam ke belajar ke? Tak tahu. Kot sampai demam saya tak tahu. Anan, okey? Kot sampai demam terbaring-baring kan? Tak ada kan? So tak susah mana pun. Okey, cuma minta usaha sikit lah. Okey, so jangan risau. Okay, so itu saja. So untuk esok saya tak dapat buat kelas. That's why hari ni saya lajak sikit. Okay, sampai pukul 1-2 minit. Okay, tadi pula pergi ke college ada urusan kerja. So esok ada kursus 1 hari. Okay, that's why itulah kadang-kadang perkara yang tak boleh nak gelak. Okay, so nak dipendekkan cerita, kita berpaut apa yang kita ada saja. Okey, kita berpaut apa yang kita ada. So kalau kata line tak ada masalah laptop ada. So apa yang boleh kita buat? Okey, so buatlah. Okey, so kalau kata data dah habis, tak boleh join kelas. So tak apa. Okey, tapi biasa data dah habis, WhatsApp boleh kan? So WhatsApp, boleh WhatsApp saya ataupun WhatsApp group kelas. Hari ni belajar apa dan awak pula study setakat mana. So itu yang kita nak. Okey. So jangan kata line tak ada terus tinggal. Jangan macam tu lah. So, tak boleh. Okey, so kita berport apa yang ada. So kalau kita ada RM10, RM10 tu lah yang kita guna untuk kita makan. Okey, ada RM20 kita beli lebih sikit. Macam tu. So tak ada isu. So saya belajar pun dulu sama saja. Benda yang sama. Okey, dulu saya belajar tak ada komputer, tak ada laptop, tak ada apa. Okey, dan saya dapat degree pun sebenarnya sajalah ni sembang-sembang santai. Saja nak bagi motivasi pada student supaya test 2 saya nanti markah tinggi lah. Saya dapat degree pun umur lambat. 27 baru dapat degree. So lepas SPM umur berapa lepas SPM? Lupa lah ni. SPM umur so 18 hingga umur 27. Kau kira lah berapa tahun tu. Kau kira sendiri lah. Agak-agak berapa tahun. So aku struggle cari duit dan sebagainya untuk belajar. So akhirnya 27 tercapai cita-cita tu.
So nak cerita dia macam ni lah. Kita berpaut saja apa yang kita ada. Jangan fikir sangat masalah. Okay. So kalau kita lain internet tak ada, saya tahu memang data tak ada. Data tak ada tak apa. Tapi follow up. Lepas tu apa yang kita belajar. Kelas tu belajar apa hari ni. So kita study sendiri. Itu contoh lah. So saya belajar pun dulu sama. Tak ada desktop. Dulu tak ada laptop lah. Zaman dulu orang guna komputer besar tu. Okay. Jadi komputer besar tu pun saya tak ada. Sepanjang belajar tak ada. Kecuali semester akhir. Okay. Jadi perjalanan hidup saya tu panjang. Okay. Total saya belajar tu lah. Daripada 18. Okay. Sampai umur 27. Okay. Saya berhenti. Saya kerja. Terus saya sambung. Saya kerja. Saya cari duit. Macam tu. Okay. So nak cerita susah memang setiap orang akan ada kesusahan. So kesusahan tu yang apa ni menyebabkan kita jadi kuat lah. Okay. Menyebabkan kita jadi kuat. Okay. So kita dapat feel tu. Kita dapat feel. So tak ada isu. So jangan risau lah. Okay. Jangan risau. So tak perlu compare dengan orang ni tak apalah senang. Aku susah. So tak perlu. So sebenarnya apa yang kita ada ni Allah dah bagi dah. Okay. Sangat cantik. Okay. Sangat cantik. Jadi itulah saya nak kata. So apa yang kita boleh buat, kita buat semaksimum yang boleh kita buat. Okay. So jangan malas. So jangan malas. So kena paksa diri supaya rajin apa yang kita ada. So zaman saya tak ada komputer. So assignment semua saya buat dekat Cyber Cafe. Saya terpaksa sewa Cyber Cafe. Sejam RM2, RM1.50 macam tu lah. Okay. Sepanjang belajar. So tak pernah ada komputer. Kenderaan memang tak ada. Okay. Sepanjang saya belajar kat kampus dulu, kat universiti, hidup memang tumpang kawan je sampai habis semester. Okay, komputer tak ada, apa ni, kenderaan ke apa, kemudahan-kemudahan ni tak ada lah. Okay, so apa yang saya ada untuk belajar saja. Okay, belajar, pen ada, kertas ada, boleh bayar yuran, jadi okay, jadi assignment ke apa tu tumpang kawan ataupun kadang-kadang saya pergi Cyber Cafe, itu je lah. Memang saya buat banyak kan Cyber Cafe. Printer pun saya print dekat Cyber Cafe. Okay. Maksud saya ada cash duit roncit lah. Okay, duit roncit. RM10, RM20 harian tu ada. Okay, itu yang ada saya gunakan. Tapi untuk beli komputer sampai harga RM2-3,000 saya tak ada cash yang begitu banyak waktu tu lah. Okay. Jadi nak cerita dia, nak beli motor kenderaan dulu bila universiti ni besar kan. You nak pergi kelas-kelas jauh. Kalau nak jalan kaki pun tak mampu. Memang saya tak mampu nak pergi. Jadi kita ada kawan, kita tumpang kawan. Okay. Cuma sekali belanja kawan. So saya kata kita kena ada teamwork lah. So untuk kelas ni kena bina teamwork. Okay. Kena ada study group. Okay. Mana yang tak faham tolong member tu. Okay. Dan lagi satu isu dia, kalau dah bagi tolong kawan tu, janganlah pula ambil kesempatan lah. Okay. Contoh ambil kesempatan tu, assignment tukar nama je. Okay. Assignment tukar nama je. So itu malas tu tak boleh. So jangan mengkhianat member lah. So kalau kita tak tahu, kita tanya, kita discuss and then kita buat. Okay. Sama-sama. Tak apa. Okay. Tapi dalam group ataupun dalam study group kadang-kadang tak buat langsung. Dia hanya nak petik member. Dah siap tak? Bagi aku. Gitu je dia punya ayat. So member pun bagi. So apa dia buat? Dia hanya save as, tukar nama. Betul? So sebenarnya hati-hatilah. So jangan mengkhianati member dalam senyap. Okay. So kita kena rajin. Kita kena usaha. Okay. So nanti bila bekerja, budaya yang sama kita dah buat. Okay. So 2 tahun setengah, 3 tahun dekat ledang ni adalah masa untuk kita develop diri. Okay. Develop jati diri. Okay. Ini baru nak seat tiket je. Belum masuk level kerjaya pun. Okay. Jadi itulah. So bila member minta assignment, member ni sebenarnya tak nak bagi, tapi dia tak sampai hati nak cakap, dia bagi juga walaupun hati tu berat. Dia ni asyik 2-3 kali minta. Betul tak? Betul ke tak betul? Betul-betul. Betul. Semua benda aku tahu dah. Semua rasa. Sajalah aku engkau sikit lah sembangkan santai. Semua benda tahu dah. Okay, saya tahu. That's why saya mengambil masa yang lama untuk belajar dia. Okay, sebab setiap orang takkan sama. Rezeki tak sama. Okay, saya umur 27 baru dapat degree. Saya ingatkan saya ni dah lambat lah.
So bila saya bekerja, saya jumpa seorang prof ni, bos saya, profesor lah, doktor dekat UTM. Okay, rupanya dia sembang-sembang, dia dapat degree umur 29. Tapi sekarang, masa tu dia dah prof. Okay, so jangan kata kita tak ada alasan sangat lah supaya kita ni malas ke apa tak. So kita sebagai orang, kita kena prihatin. Okay, so kalau kita tak pandai, tak ada orang pandai pun kat sini, semua sama je. Kalau pandai kita dah jadi genius dah. Okay, kita dah jadi genius. So kita sama saja. Saya, awak sama je. Maksudnya buat benda tu kena study. Kalau tak study memang tak boleh jawab. Okay, kalau jenis ni tengok dia dah terhafal lah. Itu jenis lah, dah level jenis. So, kita ni orang biasa. Okay, orang biasa maksudnya kena study. Mungkin study 10 kali barulah dapat ataupun barulah faham. Okay, tak apa, itulah effort. Okay, dan dapat pahala pun, tak ada rugi apa-apa pun. So saya nak ingatkan, jangan mengkhianati kawan lah. Okay, so sama-sama. So kita kena buat teamwork supaya faham. So kita kena ada kawan yang baik. Okay, so saya dulu belajar ada 5 orang. Okay, dan study group ni tak perlu ramai, jangan ramai-ramai. Study group ni kena ada, bagi saya wajib untuk study group. Sebab kita takkan mampu belajar seorang-seorang. So ada 6 subjek, 7 subjek, kau nak study semua seorang-seorang, mati lah. Okay, so kalau boleh tak ada masalah. Tapi saya tak mampu. So saya dulu belajar 5 orang. Okay, so kalau orang ni pakar dalam elektronik, orang ni pakar dalam matematik, ada fizik. Okay, so kita study group lah. Okay, seminggu sekali at least jumpa. So kita review balik apa minggu ni yang kita belajar. Okay, kau boleh tunjuk aku tak ini, aku tak faham. So member pun explain. Okay, so mudah, cepat saja. So tak perlu kita apa ni, perah otak banyak sangat, penat. Okay, dan kemudian mana member yang jangan ambil kesempatan sangat lah. So mentang member ni dah baik, okay, setiap kali assignment kau pun cuma Roger je. Weh, dah siap bagi aku dah siap bagi aku So member ni sebenarnya bukan tak nak bagi. Okay, kita kalau ada win-win situation, kita akan bagi, betul tak? Okay, tapi kalau dah 2-3 kali ataupun 4 kali atau dah banyak kali benda yang sama dan kau tak ada bagi apa-apa pun benefit kat aku, so member pun akan stres juga. Betul ke tak betul? Betul Pak. Saya dah boleh agak dah. Okay, you all baru semester 2 kan. Okay, so baru lagi. So you all pun baru nak start kenal-kenal. Lepas tu tak boleh jumpa pula PKP. So lagi dah tak kenal. So tapi kita dah boleh nampak, okay, environment rakan sekelas tu. So that's why saya kata kena ada teamwork. Okay, dan kita kena bantu-membantu. Dan yang dapat bantuan pula jangan ambil kesempatan. Okay, jangan ambil kesempatan. So sama-sama susah. Okay, sama-sama susah. Jangan nak goyang kaki saja. Okay, tak boleh goyang kaki. So sama-sama. So that's why kita manusia. Okay, manusia. So kena sama-sama. Semangat kawan tu lah, setia kawan tu. Okay, jangan ambil kesempatan lah. So bagi saya itu ialah satu pengkhianatan sebenarnya. Okay, satu pengkhianatan. So kita member dengan dia, akhirnya kita minta apa yang dia buat, usaha dia, kita minta macam tu je. Okay, kita minta macam tu, kita just tukar nama. So macam copyright lah. Okay, so semua Allah akan tahu, Allah maha mengetahui. Okay, dan kemudian orang yang bagi pula jangan rasa rugi, tak apa. Okay, walaupun kita rasa bersalah kadang-kadang. Situasi ni sama, saya pun pernah hadapi benda yang sama. Kadang member tu waktu test pun atau waktu final pun dia minta kita payung. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham faham ke tak faham minta kita payung. Minta kita payung tu macam mana? Duduk sebelah aku. Payung lah tu. So kau rasa macam ni? Dah lah, member ni patut faham lah. So dalam kelas kita ni kena fahami. Okay, so kita ada gap juga. So kalau sampai final pun kau nak minta payung, duduk sebelah-sebelah, dan last bila kita nak payung tu, kita yang kena tangkap. Okay, kita dah jadi mangsa. Okay, so kawan dengan kawan ni kena memahami dalam kelas ni. Okay, that's why sekarang ni PKP, so kita tak nampak lah semua secara fizikal. Okay, tapi saya boleh tahu benda ni, saya boleh nampak benda ni. Okay, so dalam kelas ni pun sama. So buanglah sikap-sikap tu. Okay, masing-masing kena effort, kena ada effort. Jangan main
goyang kaki ambil terus. Boleh. Nak kopi tak ada masalah. Tapi sebelum kopi tu, buat perbincangan dulu. Apa topik nak buat, sekurang-kurangnya share lah. Okay, so kalau assignment tu lah, you dah malas sangat. Okay, janganlah minta terus save as nama, jangan. Study dulu, okay. Paling kurang, okay, kau buat 1-2. Soalan 1-2, aku buat 3-4. Lepas tu combine. Okay, itu paling-paling orang kata malas lah. Jangan member tu buat semua, kau terus sedut je. Okay, dalam istilah saya dulu sedut lah. Guna pendrive kan. Okay, jangan buat macam ni lah. Okay, kesian dekat member tu. So, kita kena jaga hati orang juga. Okay, cuma kadang kita tak perasan. Okay, kadang kita tak perasan. Okay, itu saja. Satu suku, sorry. Saya ambil masa sikit sebab esok tak ada kelas. Okay, jadi esok tak ada kelas sebab saya ada kursus. So, esok buat tutorial satu lah. Okay, 4.1, 4.2 tu kalau tahu buat dulu. Kalau tak tahu tak apa, nanti saya akan tunjuk pada minggu depan saya bagi contoh soalan. Okay, ada soalan tu saja. Sir, agak-agak test 2 bila? Test 2 ni kalau ikut habis unit 4 ni lah. Okay, mungkin dalam 2-3 minggu lagi. Okay, paling lambat bulan 9 dah. Okay, sama ada pertengahan macam tu. Sebab isu dia kita tunggu yang kalau ikut planning ni, you all akan naik bulan 9. Okay, tapi ni perancangan lagi planning tau. Bukannya, jangan viral pula naik bulan 9. Belum. Okay, ini jangkaan. Maksudnya, mungkin planningnya bulan 9, student ni akan naik semester. Okay, naik semester. Tapi tak pasti sama ada semester semua. Okay, biasanya kita utamakan pada semester akhir lah sebab diorang nak grad. Okay, so diorang kena buat practical semua kan. Okay, itu biasanya. Cuma yang semester 1-2 ni kita tak tahu sama ada berperingkat kita tak. Itu yang menjadi masalah sekarang. Okay, cuma yang saya boleh kata test 2 ni awak kena standby. Okay, standby. Sebab BJT dengan FET banyak. Betul tak? Banyak. So saya kata, so saya bagi tahu siap-siap ni. Okay, bagi tahu siap. So jangan study last minute. Okay, tak boleh. Ni subjek core. Okay, BA ni memang subjek core elektronik. Memang fasa susah untuk lepas. Okay, fasa susah untuk semua subjek lah. Untuk BA dan lain-lain kan subjek juga yang susah. Okay, so that's why kata jangan main-main. Tak boleh main-main. So walaupun belajar online, tapi tak boleh main-main. Okay, jangan ambil mudah. Okay, jangan ambil mudah. Maksudnya bila assignment ke apa, you all tak buat, tutorial tak buat. So saya memang straight budak IPT lah. Okay, saya tak ada nak cakap, okay, tutorial wajib hantar, tak hantar, denda, tolak markah. So tak perlu. Okay, zaman tu dah habis. So bila saya cakap, you all buat terus. Okay, cara budak dewasa. So, kita cakap, okay, buat ni, okay, terpulang. Okay, siapa yang buat, dia dapat kefahaman tu. Okay, saya pun dah bagi gap dan soalan pun tak adalah terlalu susah sangat pun. Okay, so awak usul sikit, tengok sikit, dapatlah. Okay, dapat. Okay, so kita kena buat method IPT. Okay, method IPT. So kita bagi, dia dah boleh buat. Okay, itu saja. Okay, dah 1:30. Semua ada kelas pukul 2. Okay, Assalamualaikum. Oh, sorry. Saya nak ambil attendance lah. Sekejap. On camera sekejap. Lupa. Pasal esok dah tak boleh ambil attendance. Okay, minta on camera sebab biasanya kena update ni hari-hari. Okay. 1, 2. Wah, Yunadia dia terkejut dengan background. Terkejut dalam kelas tak apa. Okay, tak apa. Okay, ada lagi 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Okay, jumpa. Okay, thank you.